Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel ini. Okey, kepada sesiapa yang dah subscribe aku punya channel ni, aku ucapkan terima kasih banyak. Tapi kepada yang masih baru je tekan channel ni, diharapkan korang bolehlah subscribe, okey? Jangan lupa like and subscribe. Semoga korang semua berada dalam keadaan sihat walaupun keadaan kita sekarang bagi aku amat-amat kritikal lah. Tapi doa banyak supaya kita boleh back to normal balik. InsyaAllah. Okey, aku pastilah memang ramai sangat ibu bapa yang terpaksa menghantar anak-anak baby diorang untuk ke tempat jagaan tu, tak disebabkan kekangan masa, disebabkan tak ada orang nak jaga dan komitmen kerja yang tak dapat dielakkan. So memang terpaksalah hantar anak ke pusat jagaan. Kisah yang aku nak kongsikan kepada korang ialah tentang seorang bayi yang sangat-sangat malang yang bernama Jackson Hunter yang telah dihantar ke sebuah pusat jagaan. Jadi apa sebenarnya yang berlaku kepada Jackson? Jom kita ikuti kisah ni. Sebelum tu aku nak cerita dengan korang tentang sepasang suami isteri yang memang dah lama berkahwin tapi mereka ni tidak mempunyai anak. So bila diorang tak ada anak, akhirnya diorang decide untuk tersasul lagi aku. Halah. Bila diorang tak ada anak, akhirnya diorang pun decide lah untuk buka pusat penjagaan kanak-kanak yang dinamakan Chippewa Falls Daycare. So dekat pusat jagaan kanak-kanak yang telah dibina oleh pasangan suami isteri ini, ada seorang kanak-kanak bernama Clarice yang berusia 10 tahun yang duduk dekat sana. Clarice ni dia datang daripada keluarga yang tak bahagialah, kucak-kacir. Ibu bapa dia tak berkahwin, ayah dia kaki pukul. Atas sebab-sebab keselamatan, akhirnya Clarice telah diletakkan di pusat jagaan Chippewa Falls Daycare tadi. Daripada situ, dia pun telah menjadi anak angkat kepada pasangan suami isteri yang aku cakap tadi, yang buka pusat penjagaan tu. Okey, sekarang kita beralih pula kepada kisah keluarga lain yang terdiri daripada Nate Liet. Seriuslah korang, sebelum aku nak lanjutkan, kisah ni memang bagi aku sedih sangat-sangat sebab dia melibatkan budak kecil. Jadi Nate ni dia telah berumah tangga dengan seorang isteri. Setelah mereka lama berkahwin, diorang pun tak dikurniakan anak juga setelah 7 tahun. Tunggu. Akhirnya rezeki diorang setelah 7 tahun berkahwin, diorang dikurniakan seorang baby lelaki yang bernama Jackson Hunter. Jadi memang Jackson ni sangat-sangat disayangi dalam keluarga dia. Tapi sayangnya selepas hanya beberapa tahun memelihara Jackson bersama suami, akhirnya isterinya meninggal dunia. So daripada situlah memang Nate ni dialah ibu, dialah bapa. Korang bayangkanlah, dia dah lah kerja kan. Lepas tu isteri pula tak ada. Dia terpaksalah menghantar Jackson ni untuk pergi ke rumah ibu bapa dia. Setiap kali dia pergi kerja, dia hantar ke rumah ibu bapa dia untuk minta jagalah. Dia pun membuat keputusan untuk menghantar anaknya Jackson ke pusat penjagaan kanak-kanak atas nasihat kawan sekerja dia. Dia pun hantarlah anaknya Jackson ke pusat penjagaan kanak-kanak yang diberi nama Chippewa Falls Daycare. Untuk pengetahuan korang, pusat penjagaan kanak-kanak ni kan memang sangat-sangat dipercayai, kira macam diiktiraf lah. Yurannya pun memang tak terlalu mahal lah. Memang mampulah untuk dibayar. Walaupun Nate dia berat hati untuk berpisah dengan Jackson, hantar anak dia ke pusat penjagaan, tapi akhirnya dia tetap kena hantar juga. Dan di situlah bermulanya segala-galanya. Okey, pada hari Sabtu 30 Oktober 2018, Nate ni seperti biasalah dia pun menghantar Jackson ke pusat penjagaan kanak-kanak tu, dan setelah diambil oleh pengasuh, dia pun bergeraklah ke tempat kerja dia. Jackson dilayan dengan baiklah oleh penjaga dekat sana. Dan korang masih ingat lagi tak aku cakap dengan korang tentang Clarice, budak berusia 10 tahun tadi yang menetap dekat pusat penjagaan tu. Clarice ni dia dah jadi anak angkat kepada pasangan suami isteri ni tau. Dan dialah yang kira macam bantulah sikit-sikit untuk jaga budak-budak dekat pusat penjagaan tu. Terutama bantu untuk menjaga Jackson sebab dia ni dalam ramai-ramai baby kat sana, dia paling rapat dengan Jackson. Dan dikatakan pada hari tersebut, Clarice dan Jackson ni banyak bermain di ruangan belakang. Sebab dekat dalam rumah masa tu, dia orang tengah sibuk untuk buat dekorasi persiapan Halloween. Tiba-tiba si Clarice ni dia merasa dahaga, so dia nak pergi ke dapur lah untuk ambil air.
Dia mendakwa pada mulanya dia tidak mahu menggendong Jackson. Tapi disebabkan Jackson ni memang terus nak ikut dia, akhirnya dia pun gendonglah Jackson pada masa tu. Dan ketika itulah Jackson ni jatuh, kepalanya terhantuk, badannya terkena kaki kerusi. Bila dia jatuh, dia pun mulalah menangis. Dan tiba-tiba Clarice ni pun jadi panik lah. Dia melihat ada benjolan besar di kepala Jackson. Itulah kata-kata Clarice sewaktu ditanya oleh pihak yang berwajib kepada dia. Tapi kan tindakan dia yang seterusnya memang seriously aku tak boleh hadam dan aku tak boleh bayangkan. Si Clarice ni dia menginjak kepala Jackson dengan kedua belah kaki dia sambil melompat sehingga baby Jackson meninggal dunia. Kerana kepalanya pecah dan belakang tengkorak dia pecah. Pada masa tu Clarice ni pun menjerit dah, panggil semua orang. Panik, takut. Ada semua pengasuh-pengasuh yang ada kat situ semua datang lah. Bila dah tengok kecederaan serius yang terjadi terhadap baby Jackson, akhirnya dia telah dihantar ke hospital. Dah sampai hospital memang tak dapat nak buat apa-apa lah sebab kecederaan yang dialami oleh baby Jackson memang sangat-sangat parah dan akhirnya dia meninggal dunia lah. Pada awalnya Nate ni dia tak adalah menyangkakan perkara-perkara buruk. Rahsia terbongkar apabila Nate diberitahu ada bekas injakan. Bekas kena pijak lah dekat wajah baby Jackson dan juga di belakang kepala dia. Mula-mula dia ingatkan pelakunya adalah pengasuh yang ada dekat pusat penjagaan tu. Rupa-rupanya dia terkejut apabila tiba-tiba Clarice mengaku yang dia yang melakukan semua tu. Bercakap pasal pengadilan, mereka sebenarnya bertemu dalam pengadilan yang sangat-sangat sukar. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab si pelakunya, Clarice ni, masih berusia 10 tahun. So macam mana kau nak hukum dia? Macam mana kita nak hukum budak yang baru usia 10 tahun macam ni? Secara peribadi, Nate mahu Clarice dijatuhkan hukuman sama seperti orang-orang dewasa yang lain. Sebab menurutnya, kanak-kanak berusia 10 tahun sepatutnya memang dah boleh fikir, dah tahu beza dah mana salah, mana yang tak salah, betul tak? Aku rasa betul juga apa yang Nate cakap ni. Tapi korang, ibu bapa angkat kepada Clarice, iaitu pemilik kepada pusat penjagaan tu, memang mati-matilah menyangkal dan diorang memang support anak angkat diorang. Dia mengatakan semua tu berlaku dengan tidak sengaja dan memang mempercayai 100% kata-kata si Clarice ni. Dalam pengadilan tu ada juga pihak yang berpihak kepada Clarice dan ada juga yang berpihak kepada Nate. Pengadilan tu memang mengambil masa berbulan-bulan juga untuk diorang decide keputusan apa yang sepatutnya diberikan kepada Clarice. So dalam pengadilan tu ada juga yang mengatakan Clarice hanya memijak satu kali sahaja. Itu telah dibantah oleh Nate sebab bila dia periksa mayat baby Jackson memang terdapat banyak sangat kesan pijakan. Kepala baby Jackson hancur. Bukan luka biasa, okey, hancur dan retak. Persidangan demi persidangan, akhirnya hakim yang bernama James Patterson telah menjatuhkan hukuman selama 10 tahun terhadap Clarice kerana melakukan pembunuhan dengan sengaja. Maksudnya bila dia berusia 20 tahun, dia akan dibebaskan. Pada 2 tahun pertama, Clarice telah ditempatkan di mental health institution untuk cek sama ada dia ni mengalami masalah mental ataupun tak. Pada dasarnya lah, aku rasa memang dia ada masalah mental kot. Sekarang kalau korang nak tahu, keadaan dah jadi terbalik. Netizen sendiri telah melakukan derma, diorang derma banyak-banyak untuk pembebasan Clarice. Dan juga mereka mengecam habis-habisan Nate. Siapa yang mangsa, siapa yang pemangsa sekarang ni? Bila dah kena hentam tu, Nate pun bidaslah balik. Dia cakap dia nak mencari keadilan untuk anak dia. Takkanlah kematian anak dia tu tak mendapat keadilan kan? So korang, apa pendapat korang tentang kes ni? Okey, kalau korang ada pendapat yang lebih bernas, korang boleh komen dekat bawah. Sampai situ saja cerita aku pada kali ini. Kalau korang ada idea-idea yang lebih menarik ataupun cadangan cerita, korang boleh komen dekat bawah. Okay, tapi sebelum tu korang boleh like, share and subscribe. Selamat malam korang.